Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam program Forum Santai bersama dengan saya Amira Yasmin binti Rizman Daud selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini akan membincangkan topik bagaimana pembentukan sebuah keluarga bahagia dapat dicapai. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dua orang ahli panel kita pada hari ini yang merupakan siswa guru dari IPG Kampus Ipoh, iaitu saudari Aina Nadira binti Abdul Malik dan juga saudara Iqbal Adib bin Zulkifli. Jadi saya mempersilakan mereka berdua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nadira binti Abdul Malik daripada Unit V3 dan daripada IPG Kampus Ipoh. Terima kasih saudari pengerusi forum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Iqbal Adib bin Zulkifli dari Unit V3 dan saya daripada IPG Kampus Ipoh. Terima kasih. Begitulah tadi pengenalan diri oleh dua orang panel kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Maka, izinkan menerangkan konsep keluarga bahagia. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga bahagia? Keluarga didefinisikan sebagai satu institusi kekeluargaan yang terdiri daripada seorang suami, isteri dan anak-anak. Manakala, bahagia pula bermaksud satu perasaan tenang, tenteram, aman dan gembira di dalam hati. Jadi, apabila menyebut perkataan keluarga bahagia itu, sudah tentu kita dapat membayangkan sebuah keluarga yang memiliki kehidupan yang harmoni. Justeru, untuk memastikan pembentukan sebuah keluarga bahagia itu dapat dicapai, ia memerlukan cara atau langkah untuk merealisasikannya. Jadi, marilah kita mendengar apakah pendapat ahli panel pertama terhadap cara untuk mencapai sebuah keluarga bahagia. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amira Yasmin selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari Amira Yasmin tadi, saya akan fokuskan kepada satu perkara yang amat penting dalam sesebuah institusi keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya yakin bahawa kita semua pasti mengidamkan untuk memiliki sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pada hari ini saya akan kongsikan salah satu cara bagaimana membentuk keluarga yang bahagia, iaitu dengan cara menerapkan sifat berkasih sayang kerana Allah dalam diri setiap ahli keluarga. Hal ini melibatkan kasih sayang suami kepada isteri, isteri kepada suami, ibu bapa kepada anak-anak dan anak-anak kepada ibu bapa. Kesannya, setiap ahli keluarga itu tidak akan melakukan larangan Allah seperti suami menafikan nafkah buat isteri dan anak-anak, isteri yang menderhaka terhadap suami, ibu bapa yang mendera anak-anak secara fizikal dan mental, mahupun anak-anak yang degil dan tidak mendengar kata. Hal ini kerana keluarga yang berpegang dengan prinsip kasih sayang kerana Allah pasti mempunyai akidah dan iman yang mantap serta taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, apabila kita berpegang dengan prinsip sayang kerana Allah, Allah telah menjanjikan ganjaran yang sangat hebat dalam sebuah hadis. Daripada Muaz radhiyallahu anhu, Allah berfirman, Qala Allah azza wa jalla, Al-mutahabbuna fi jalali lahum, manabiru min nurin yaghbituhum nabiyuna wa syuhada. Yang bermaksud, orang-orang yang berkasih sayang kerana keagunganku akan mendapat mimbar-mimbar daripada cahaya yang diingini oleh para syuhada dan para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah betapa besarnya ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang berkasih sayang kerananya. Oleh itu, sekiranya berlaku sebarang perselisihan faham antara ahli keluarga, insya-Allah Allah akan menunjukkan jalan perdamaian yang baik untuk menyelesaikan hal tersebut. Selain itu,
Tiada lagi keraguan atau syak wasangka akibat hasutan syaitan yang akan timbul terhadap pasangan suami isteri, dan tiada lagi perasaan risau apabila melepaskan anak-anak yang mula menginjak dewasa dan memulakan hidup sendiri tanpa pengawasan ibu bapa. Kerana setiap ahli keluarga percaya kepada ganjaran dan rahmat Allah yang diberikan, dan percaya bahawa Allah akan sentiasa melindungi kita apabila kita berkasih sayang kerana Allah. Terima kasih saudari pengerusi. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih saudari Aina Nadira kerana memberikan pendapat serta hujah yang bagus. Betul kata saudari Aina, yang mana untuk menjadikan sebuah keluarga bahagia itu dapat dicapai, kita perlu menerapkan sifat berkasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap ahli keluarga masing-masing. Ustazah Siti Nurbahaya juga menurunkan beberapa amalan doa selepas solat yang boleh merapatkan hubungan dan menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, iaitu membaca surah Al-Imran ayat ke-31 atau membacakan ayat ke-200 surah yang sama. Beliau berkata, kunci kebahagiaan rumah tangga yang sebenar ialah mendekatkan diri dengan Allah. Katanya, apabila seseorang insan mengabaikan tanggungjawab terhadap agama, dia akan mengabaikan rumah tangga kerana jiwa yang kosong. Baiklah, tadi kita telah mendengar saudari Aina memberikan pendapatnya. Sekarang, mari kita dengarkan dari panel kedua kita, saudara Iqbal, apakah lagi cara atau langkah untuk memastikan keluarga bahagia itu dapat dicapai? Dipersilakan. Baik, terima kasih saudari pengerusi forum kita yang cantik manis pada hari ini ya. Baiklah, pada pendapat saya terdapat banyak cara untuk memastikan pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. Antaranya adalah dengan mencurahkan kasih sayang dan meluangkan masa bersama. Sudah semestinya pada zaman pemodenan ini, tugas ibu bapa mencari rezeki sememangnya mencabar. Kadang-kala tanggungjawab sebagai ibu bapa kepada anak-anak diabaikan kerana hanya sibuk mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Perkara ini terjadi disebabkan oleh kosar hidup masa kini yang semakin meningkat. Umum mengetahui, anak-anak merupakan golongan yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Sudah pasti anak-anak akan gembira sekiranya kita sebagai ibu bapa menunjukkan kasih sayang dan meluangkan masa yang berkualiti bersama anak-anak. Dari sisi Islam juga sebut, alangkah baiknya kalau ibu bapa mengamalkan rutin untuk solat berjemaah dan mengaji Al-Quran bersama-sama. Selain itu, pelbagai aktiviti lagi yang boleh dilakukan seperti menemani anak anda melakukan aktiviti yang disukai seperti bermain di taman permainan, berjalan-jalan atau juga membawa mereka bercuti mahupun berkelah di tempat-tempat yang menarik. Secara tidak langsung, ini akan merapatkan lagi hubungan ibu bapa bersama anak-anak. Tidak mustahil keluarga bahagia dapat dibina sekiranya ibu bapa betul-betul mementingkan masa bersama anak-anak. Itu sahaja pendapat saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih kepada panel kedua kita, saudara Iqbal. Begitu panjang lebar ya pendapat dan hujah yang disampaikan. Tepat sekali seperti yang diperkatakan oleh saudara Iqbal tadi. Ibu bapa sememangnya perlu meluangkan masa bersama keluarga, tidak kira walau sesibuk mana pun. Seperti membuat aktiviti keagamaan, bersama-sama seperti mengaji atau melakukan aktiviti menyeronokkan seperti membawa anak-anak dan isteri makan angin. Selain itu, saya nak tambah sedikit bahawa komunikasi antara keluarga juga merupakan perkara yang amat penting. Komunikasi merupakan salah satu cara membentuk keluarga bahagia. Ini adalah kerana komunikasi yang salah akan menimbulkan pelbagai impak dan kesan yang tidak baik kepada keluarga. Kalau kita pandang dari sisi anak-anak, komunikasi ini sangat penting. Ibu bapa boleh bertanyakan jika anak-anak mempunyai masalah di sekolah atau ada cerita yang menarik yang ingin dikongsikan. Ini akan mengelakkan anak-anak merasa ibu bapa tidak mengambil berat atau takut untuk kepada ibu bapa. Jadi, di sini saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kedua tadi, apakah kesan jika komunikasi itu tidak wujud di antara suami dan isteri? Silakan.
Baiklah, terima kasih pengerusi forum kita. Komunikasi suami isteri ialah hubungan yang berterusan di antara suami isteri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kebahagiaan sesebuah keluarga sedikit sebanyak bergantung pada keberkesanan komunikasi di antara suami dan juga isteri. Jika kita pandang dari sisi suami dan isteri boleh mendatangkan kesan seperti bergaduh dan bercerai. Sekiranya suami isteri menghadapi konflik, perkara yang wajar dilakukan adalah dengan meluahkan segala masalah yang dihadapi dan berbincang secara terbuka agar konflik dapat ditangani dengan cara yang paling baik. Berikan ruang kepada pasangan untuk meluahkan pandangan dan jadilah pendengar yang baik kepada pasangan anda. Suami isteri hendaklah menggunakan perkataan yang baik dan berlemah lembut serta elakkan menggunakan perkataan kasar dan sindiran ketika berbincang. Sabda Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang bermaksud, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh yang demikian, berhati-hatilah ketika mengeluarkan kata-kata ketika berkomunikasi dengan isteri. Pasangan yang ideal ialah mereka yang memahami teknik komunikasi yang berkesan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Seterusnya, saya nak tambah bahawa jika kita mempunyai konflik atau berlaku pergaduhan kecil di antara suami dan isteri, elakkan anak-anak untuk melihatnya. Kerana apa? Kerana perkara ini boleh mendatangkan kesan yang tidak baik kepada anak-anak seperti takut dan kemurungan yang menyebabkan mereka sentiasa berkurung di dalam bilik. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengar kedua-dua ahli panel memberi pendapat tentang cara pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. Namun, saya ingin bertanyakan pada saudari Aina, meskipun ramai yang mengetahui cara atau langkah ini untuk dilakukan, mengapa masih terdapat lagi sesetengah keluarga yang mempunyai masalah seperti keluarga yang tidak harmoni ini? Dipersilakan saudari untuk menjawab. Terima kasih saudari pengerusi forum. Menarik soalan ni ya. Baiklah, saya akan cuba jawab soalan yang diajukan. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama ada kita sedar atau tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang tercetus akibat kegagalan institusi keluarga. Kes penceraian, keganasan rumah tangga, penderaan tetap kian meningkat setiap tahun. Hal ini berlaku atas beberapa faktor yang menyebabkan keluarga tidak bahagia dan harmoni. Sebagai contoh, ibu bapa yang merupakan tunjang utama sebuah keluarga kurang kegiatan dan didikan agama. Tambahan lagi, generasi muda masa kini yang kononnya berfikiran lebih terbuka akibat terpengaruh dengan hak kebebasan manusia yang datang dari ideologi barat mula meracuni minda anak muda dengan memilih cara hidup sesuka hati mereka tanpa menghiraukan ajaran Islam dan seterusnya tidak menerapkan ajaran Islam dalam diri setiap ahli keluarga. Lazimnya, agama Islam mementingkan ilmu yang tinggi sebelum berkeluarga. Hal ini kerana perkahwinan bukanlah satu hal yang boleh dipandang remeh kerana ianya melibatkan tanggungjawab dan komitmen yang besar untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sentiasa dirahmati Allah. Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi kita SAW adalah contoh teladan yang baik untuk dijadikan contoh kepada ciri-ciri keluarga bahagia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dari hari kiamat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 74. Demikian juga dari sudut kehidupan keluarga. Umat Muhammad SAW hendaklah mempelajari,
mengkaji, seterusnya mengamalkan bagaimana baginda menjalani kehidupan di dunia ini sebagai jambatan untuk menempuh penghidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Ini sekaligus menyanggah pendapat mereka yang hanya mementingkan kebahagiaan hidup di akhirat. Kesimpulannya, sebelum kita membina sesebuah keluarga, pastikan kita mempertingkatkan ilmu agama Islam, keimanan dan ketakwaan agar dapat diterapkan dan diamalkan oleh keluarga dalam usaha memiliki keluarga yang bahagia. Sekian sahaja jawapan saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Dapat saya simpulkan di sini, ibu bapa yang berjaya membentuk keluarga bahagia itu adalah ibu bapa yang berjaya mendidik dan memberikan kasih sayang serta menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik yang mungkin. Tugas ibu bapa adalah sepanjang hayat. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah bebanan tugas dibawa. Ibu bapa yang berjaya mengendalikan perhubungan antara ibu bapa dan anak, insya-Allah akan lahirnya sebuah keluarga yang mesra dan harmoni serta dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan generasi seterusnya. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri saya sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.